Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Kita teruskan kita punya kuliah pada hari ini. Baik, pada minggu lepas saya telah ajarkan anda, kita telah belajar tentang gate logic, gate logic and or dan not. Baik, perlu saya ingatkan kembali operator yang terlibat menggunakan and, or dan not. Bagi and, operator dia adalah darab. Kemudian bagi no, bagi or, operator dia adalah tambah. Dan bagi not, selain dari itu. Dan ada lima simbol yang menggunakan operator not. Sama ada anda menggunakan simbol bar ataupun simbol ini, ataupun anda menggunakan simbol koma, ataupun anda menggunakan simbol seruan, ataupun anda menggunakan simbol itu. Ada 5 simbol yang digunakan untuk not. Tetapi simbol itu tidak boleh dicampur di dalam satu Boolean expression. Anda kena gunakan satu simbol sahaja bila anda menulis Boolean expression. Tak boleh campur-campur. Okey, kemudian kita telah belajar tentang NAND. NAND ialah gabungan dari AND dan NOT. Ini ialah bagi NAND. Sila sebut sekali saja, jangan sebut 2 kali. Nanti jadi lain. Bukannya gate tetapi jadi perlakuan. Okey, baik, sekarang ialah no. No ialah gabungan dari or dan bagi or dan not. Gabungan dua gate, iaitu or dan not. Kemudian kita belajar XOR. XOR ialah simbol operator dia adalah cross dan gambar tambah tetapi dia bulat. Itu ialah eksklusif. Manakala XNOR ialah eksklusif tetapi kita notkan dia. Ini ialah simbol bagi XNOR. Okey, baik. Sekarang kita teruskan bagaimana untuk kita menulis Boolean expression dari apa nama? Okey, bagaimana kita nak menulis Boolean expression dari logic skirt, dari logic skirt. Contoh kita ada logic skirt yang saya lukis ini. Kita ada 2 input A dengan B. Kemudian A dan B connect by AND and then NOT dan A. Kemudian dia jumpa dengan OR, maka ini ialah output dia adalah Y. Macam mana kita nak menulis Boolean expression? Kita kena tahu operator yang ada di dalam circuit tersebut. Yang pertama ialah kita lihat A dengan B, ini ialah simbol darab dan ini ialah simbol tambah. Maka A, B, kita akan buat tracing A darab dengan B. Maka ini ialah A
A bila not, dia akan jadi A not. Y sama dengan AB. AB tambah dengan A not. Jadi, Boolean expression dia adalah Y sama dengan AB tambah dengan A not. Okey. Adakah anda faham setakat ini? Jika anda faham, tolong beri respon pada saya. Okey, baik. Alhamdulillah kalau faham. Faham Okey, saya tunjuk lagi sekali macam mana nak dapatkan expression bagi logic gate. Bagi logic gate. Contoh A, B, C, B, C ada logic gate N, kemudian jumpa dengan A, kita ada jumpa A, OR, kemudian kita ada NOT, berjumpa dengan C, NOT, ini ialah M. Siapa yang boleh buat? Agak-agak siapa yang boleh buat? Apakah expression bagi M? M equal apa? Ini soalan PSPM selalu keluar macam ni. Dia bagi drawing logic skirt, anda kena cari dia punya Boolean expression. Apa yang perlu kita buat ialah yang pertama, kita kena cari operator. Baik. Operator yang pertama ialah darab. Operator yang kedua ialah tambah. Operator yang ketiga ialah not dan operator yang keempat ialah tambah tetapi eksklusif. Okey, sekarang kita akan trace satu persatu. B, C, kita ada B dengan C. Kemudian yang ini ialah A, maka A tambah B, C. Bila sampai sini, kita akan jadi A tambah dengan B, C dan kita akan notkan dia. Kemudian dekat sini ialah C not. Jadi bila sampai di hujung M equal A plus BC eksklusif dengan C not. Okey, yang ini jangan lupa not. Jadi M sama dengan, jawapan dia ialah M sama dengan A tambah dengan B, C, kemudian kita not eksklusif dengan C not. C not. Okey. Boleh dapat? Baik. Saya harap anda boleh faham cara bagaimana untuk kita dapatkan Boolean expression dari logic circuit yang diberi. Baik, sekarang kita akan buat dari Boolean expression, kita akan lukiskan logic circuit. Daripada Boolean expression, kita akan menukar ataupun melukis menjadi logic circuit. Okey, saya bagi contoh. Z equal A plus B
plus CD. Okey. Siapa yang boleh lukis? Siapa boleh lukis? Boleh. Yang pertama apa perlu kita buat? Yang pertama apa perlu kita buat? Apabila kita mendapat Boolean expression, ayat Boolean expression, yang pertama kita kena tentukan output, kita akan tentukan input bagi expression tersebut. Ada berapa input? Ada berapa input? Adib ada berapa input agak-agak? Pada soalan Z equal A tambah B tambah C, D. Ada berapa input? How many input? 2. 2? Adakah 2 input? 4. Yes. Ada 4. input iaitu A, B, C, D. Ada 4 input. A, D. B, C dengan D. Ada 4 input. Jadi kita kena senaraikan dulu input tersebut. A, kita senaraikan A, B, C, D. Kita ada 4 input. Jadi kita kena senaraikan ini dahulu. Ada 4 input. Baru kita akan buat dia punya get logic. Sekarang yang mana dulu kita buat get logic? Kita kena buat get logic mengikut keutamaan ataupun priority matematik. Tambah dengan darab, yang mana dulu harus kita selesaikan? Darab. Yes, darab dulu. Jadi kita kena cari C dengan D dulu. C dengan D adalah darab. Jadi darab, simbol darab ialah logik and. Yes, very good. Ini ialah simbol darab. Kemudian barulah kita selesaikan A tambah dengan B. A tambah dengan B, apakah simbol yang terlibat? Oh. A tambah B ialah O. O. Kemudian barulah tambah dengan C, D. Ditambah dengan C, D. Jadi tambah C tambah D. Jawapan ialah Z. Itu satu cara untuk kita melukis. Satu lagi cara adalah, kita tengok dekat sini, kita ada 4 input A, B, C, D. Yang pertama, kita darabkan A dengan D, kita darabkan. Kemudian kita tambah dengan B. Kita tambah dengan B. Kita tambah dengan B. Kemudian kita tambah dengan A. Okay, kita tambah dengan A. Kenapa tak boleh lukis? Okay. Kita tambah dengan A. Jadi kita tambah dengan A. Ini ialah Z. Adakah sama yang pertama dengan yang kedua? Adakah sama? Kita tengok. Sama Sama. Walaupun kita tengok lukisan tidak sama, tetapi get logic dia adalah sama. Ada 1 N, ada 2 O. Sama juga dengan lukisan yang kedua. 1 N, 2 O. Alright? Sir, saya nak tanya sikit boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Okey, kalau yang dalam gambar pertama ni kan dia OR dengan A dengan B je kan? Yeah. Kalau dekat yang gambar yang kedua ni,
dia Ya. OR masa BCD tapi A tu masa first phase tu tak ada. Saya tak faham jap. Macam mana? Okey, sekarang kita trace, kita nak tahu kita trace satu persatu. Sekarang kita nak trace ialah CD. Kita tengok sini CD. Yang sini ialah A tambah dengan B. Tambah dengan B. Bila sampai sini, ini kan simbol tambah. Ini kan simbol tambah. Yang ini kan simbol darab. Okey, bila sampai sini dia akan jadi A tambah dengan B tambah dengan CD. Betul tak? Kan? Betul. Okey, sama juga dengan sini. Sini ialah darab. Kita akan, dekat sini akan jadi CD. Bila sampai sini dia akan jadi, ini ialah B, yang sini B. Ini ialah simbol tambah, maka CD akan tambah dengan B. Okey, bila sampai sini, ini ialah A. Dia akan jadi CD tambah dengan B tambah dengan A. Adakah hasil dia sama? Sama. Adakah hasil dia sama? Boolean expression dia yang ini dengan yang ini, adakah hasil dia sama? Sama cuma Kalau ikutkan matematik, dia akan jadi hasil dia adalah sama. Hasil dia adalah sama. Ada soalan lagi? tak ada, thank you. Tadi? Siapa yang bertanya tadi? Saya faham Rashdan. Oh, Faham. Rashdan. Okey. Faham Okay, thank you sir. Okey. Kita kita cuba lagi sekali. Kita cuba lagi sekali. C sama dengan M P eksklusif dengan Q. Kita notkan dia. Macam mana nak buat? Ada berapa input? Ada berapa input? Ada berapa 3. input? 3 Kita ada 3 input, iaitu kita kena seraikan input dia ialah M, P dengan Q. Ada 3 input, M, P dan Q. M dengan P ialah darab. Ini ialah darab. Jadi simbol dia adalah N. Simbol dia adalah N. Kemudian dia jumpa dengan eksklusif. Nampak tak eksklusif? Berjumpa dengan eksklusif dengan Q. Jadi dia jumpa dengan Q eksklusif. Perlu diingat apakah simbol eksklusif? Ialah simbol dia O. Tetapi kita ingat atas ni ada bar, iaitu notkan dia. Jadi kita akan notkan dia. Okey, pastikan semua input adalah kena Jangan ada yang tak kena. Okey, C. Okey, ini adalah daripada Boolean expression kita lukis get logic ataupun logic circuit. Baik. Apakah nama logic circuit yang saya bulatkan ni? Siapa yang tahu? Apakah nama get logic yang saya bulatkan tu? XOR. Ya, itu ialah XOR ke XNOR? XNOR. Yang mana satu? XOR ke XNOR? XNOR. XNOR. Ya, XNOR. Itu ialah XNOR.
Kalau XOR bentuk dia sama tetapi dia tak ada not. Bentuk dia sama. Macam XOR bentuk dia sama tetapi dia tak ada not di hadapan. Dia tak ada not. Ini ialah XOR. Okey. Saya harap anda faham cara untuk melukis dari Boolean expression. Kita akan lukiskan logic circuit. Boleh tak boleh? Boleh kan? Okey, saya harap anda faham. Okey, sekarang kita akan pergi kepada soalan menggunakan senario dan anda kena lukiskan logic circuit yang ada. Okey, kita tengok soalan nombor 1. Kim Tan can buy Mountain Dew drink from the vending machine if he has enough money and the machine is operating. Drive Boolean expression based on a logic statement. Sekarang kita tengok dia punya senario dia. Kita kena fahamkan senario tersebut. Kita akan tuliskan Boolean expression. Okey, baik. Now, dia punya output dia adalah Mountain Dew drink. Ini ialah output dia. Mountain Dew drink. Now, kita tengok input dia ialah enough. Input dia mana tadi? Ini ialah Mountain Dew drink. Ini ialah dia punya output. Enough money ialah input. Dan satu lagi ialah machine is operating. Dan ada perkataan and dekat situ. Apa maksud perkataan and? Perkataan and dekat situ menunjukkan itu ialah logic gate yang terlibat, iaitu and. And ialah simbol dia darab. Jadi, untuk mendapatkan air Mountain Dew, pastikan Kim Tan cukup duit dan vending machine itu beroperasi. Kalau Kim Tan tak cukup duit dan vending machine tak beroperasi, maka Kim Tan tak akan mendapat minuman Mountain Dew. Begitu juga dengan jika Kim Tan tidak cukup duit tetapi vending machine operating. Jadi tak dapat juga dia minuman tersebut. Jadi apakah Boolean expression yang terlibat? Boolean expression yang terlibat ialah Mountain Dew drink equal enough money multiply by vending machine is operating. Baik. Anda boleh menulis secara panjang sedemikian, yang saya bulatkan ni, boleh menulis sedemikian, ataupun anda boleh tulis menggunakan simbol yang saya bulatkan ni. Tetapi dengan syarat, mesti dinyatakan what is C, what is A, what is B. Faham Kalau anda menulis, pastikan kalau nak menulis ringkas, pastikan anda kena identify what is C, what is A and what is B. Supaya pemeriksa tahu apakah C, apakah B dan apakah A. Okey, dapat? Okay, now this is example question number 2. Student is allowed for special outing if they get the consent from a college officer or student affair or the assistant director of student affair and the director drive
a Boolean expression based on a given logic statement. Baik. What's the output from the scenario? Apakah output daripada scenario tersebut? Daripada ayat ini, output dia ialah, siapa yang boleh jawab? Special outing. Special outing. Yes, special outing. Ini ialah output dia, special outing. Kemudian ada berapa input? 3. 3. Apa dia input yang pertama? Apa dia input Officer yang of pertama? Student Affairs. Iaitu student affair. Okey. Assistant Director of Student Lagi apa Affairs. lagi? Assistant Director of Student Affairs. Assistant Director of Student. Dan satu lagi ialah Director. Yes. Ada tiga input. Okey, ada 3 input. Yang pertama ialah special outing ialah output dia. Ni special outing ialah output dia. Kemudian untuk mendapatkan special outing, student mesti ada official kebenaran daripada student affair, official, dan assistant director of student affair. Dan nombor 3 ialah director. Ada tiga cara untuk student keluar outing special, keluar outing khas. Jadi saat pertama sekali, official of student affair, kebenaran dari HAP, atau kebenaran dari fellow, dan ataupun kebenaran dari pengarah. Okey. Jadi Boolean expression dia ialah Y equal A tambah B darab dengan C. Anda boleh menjawab secara panjang macam ni, yang saya bulatkan ini, ataupun anda boleh menjawab secara pendek dan ringkas, tetapi anda perlu membuat identification of what is Y, what is A, what is B, and what is C. Supaya pemeriksa tahu apa yang anda buat. Okey. Baik, sekarang kita pergi kepada soalan tutorial. Soalan lecture minggu yang ke-5. Soalan lecture minggu yang ke-5. Okey. Semua nampak saya punya soalan lecture minggu yang ke-5? Adakah semua nampak? Nampak tak saya sharing? Macam tak boleh, sir. Tak nampak Tak, sir. Okey, Tak sekejap saya akan sharing. Okey, ini adalah soalan lecture week 5. Question lecture week 5. 5.1. Name the following logic gate and give an example expression with correct symbol. Okay, question number 1. Okay, look at question number 1. What's the name of logic? What's the name of logic? Question number 1. 1.1. No This gate. is not gate. Not. Yes, this is a not gate. What's the symbol of not gate? 5 symbol of not gate. Okay, 5 symbol of not gate. Yang pertama tanda seruan, yang kedua tanda macam ombak tu. Yang ketiga ialah tanda comma. Yang keempat
ialah tanda bar. Yang kelima ialah tanda ni. Ada 5 tanda untuk not. Tapi anda hanya boleh menggunakan satu simbol untuk satu boolean expression. Tak boleh dicampur-campur simbol untuk not. Okay, question number 2. What's the name of gate? Gate logic. What the name of gate logic? This is And gate. AND. Yes, AND gate. This is AND gate. AND gate. Okay, what is the symbol operator in AND gate? Dot. AND gate is dot atau darab. Simbol dia. Dan yang ketiga ialah OR. Yang ketiga ialah OR. Simbol bagi OR adalah tambah. Tambah. Alright, this is question for week 5.1. Now, question number 2. Name basic gate that give output 1 if both input are 1. Both. Perkataan both dekat situ ialah jika kedua-dua input itu ialah 1. The output is 1. So what's the answer? And. Yes, this is AND. This is AND. AND gate. This is AND gate. Okay, question number 3. What gate that will give output 0 if there are 0 for one or both gate input? One or both gate input. What's the answer? What's the answer? What gate will be give output 0 if ini ialah jawapan AND. This is AND gate. Okay. Ada apa soalan? Boleh tanya. Boleh interrupt saya terus. Okay, next question number 4. What gate that will negate is input? Jika kita ada A, dia akan jadi A0. What's name of the gate? No gate. Not. NOR gate. Yes, this is NOR gate. Okay, next question. Lecture 5.2 lecture. Okay, what's the name of the gate 1.1? 1.1. What's the name of gate? NAND gate. NAND gate. NAND, NAND. Ini ialah NAND. NAND gate. NAND gate. Okay. NAND gate, pastikan anda menyebut sekali aja, jangan 2 kali. Okay, what's the expression for NAND gate? Is output is Y. Output is Y and input is AB. So, Y equal what? A, B, E. Bar. and then not atas. A, B, not atas. Atau anda boleh tulis Y equal A, B, not. Atau kita boleh tulis Y equal not dalam kurungan AB. Okay. Okay. Itu kita punya expression. Okay, question number 2. Question number 2. What's the name of the gate? No. This is no. This is no. So what is the expression? Y equal
A plus B not atas. Or you can write Y equal not A plus B. Or you can write Y equal A plus B dalam kurungan not atas. Okey. Boleh tak kalau saya buat Y equal A tambah B, saya letak not dekat situ. Boleh tak? Then. Boleh tak? Tak. Tak boleh, kenapa tak? A Boleh dan kenapa? B yang not. Nanti B je. Ya, sebab kalau saya buat yang ini bermaksud B yang not. B yang not. Jadi kita kena letak kurungan supaya kita tahu bahawa itu ialah A tambah B not. Okey, dapat? Okey. Tadi sir, Ya. tu tadi ni NAND gate Y sama dengan AB bar. Tu juga nak kurungan. Yang mana? Yang Oh, yang satu. ni. Yang NAND, Ah. NAND. Okey, Ah. ni pun betul. Yang ni kena kurungan juga. Ah. Okey, thank you. Ni pun kena kurung juga. Kalau tidak nanti dia akan jadi B not sahaja. Okay, pastikan anda kena buat macam itulah, berhati-hatilah. Sebab itu saya lebih suka menggunakan simbol bar atas ni. Jadi kita boleh barkan semua. Simbol bar itu lebih mudah bagi saya lah. Tapi terpulang pada anda, anda boleh menggunakan mana-mana simbol pun. Kelima-lima simbol tu anda boleh pilih salah satu. Terpulang pada anda. Sebab itu ialah simbol not. Okey, ada apa soalan? Ada apa soalan lagi? Sebelum kita akhiri kita punya kuliah. Okey. Jadi kalau tak ada apa-apa, saya ingin memberikan satu soalan untuk anda dan anda sila jawab dan kita akan bincangkan jawapan tersebut pada kuliah hari Selasa nanti. Hari Selasa kita akan kuliahkan cara untuk kita membuat truth table. Okey, sekarang saya harap anda boleh lukiskan soalan yang saya beri ni. Y equal A, B plus C, B not plus A not kan atas. Okay, dapat soalan tersebut? So, saya tak boleh nampak. Dapat sila lukiskan. Sir, tak nampak saya tulis. Oh, tak nampak? Tak. Sekejap. Pen. Sekejap. Okey, sekarang nampak tak? Nampak. Okey, dapat tak? Nampak. Okey. Saya bagi lagi sekali. Y sama dengan AB tambah dengan C, B not tambah dengan A not dan not kan lagi sekali. Okey, saya harap anda boleh melukis soalan yang saya beri ini dan lukiskan gate logic tersebut. Okey? Itu saja untuk hari ini. Jika ada kemuskilan, anda boleh tanya sebelum kita tamatkan kita punya
kuliah kita hari ini. Ada apa-apa pertanyaan? Ada apa-apa pertanyaan? Ada? Tak ada? Tak ada, sir. Tak Tak ada. ada. Okey, jangan lupa taklimat UPS pada malam ini bersama dengan Encik Hafizul dan Encik Asnul dan dimoderator oleh Puan Aprizah. Jangan lupa kita punya taklimat UPS. Baik, untuk UPS itu ialah anda wajib untuk menjawab soalan UPS kerana markah UPS merupakan markah PB anda ataupun penilaian berterusan. Jika anda tak dapat menghadiri ataupun menjawab soalan UPS, sila beritahu dengan saya. Ada tak silap saya ada seorang yang PM saya tak dapat untuk menjawab pada hari Selasa tersebut pada pukul 4.30 kerana ada temujanji vaksin. Okey. Temujanji vaksin itu kalau boleh diawalkan, boleh mohon diawalkan, tak ada masalah. Jika anda sesi petang, kita boleh pergi sesi pagi, mohon kepada sukarelawan dekat situ untuk mengambil vaksin pada waktu pagi kerana petang kita ada ujian, tak ada masalah. Tetapi kalau tak dapat juga nak dielakkan, kena beritahu saya lebih awal supaya kita akan kumpulkan semua pelajar-pelajar yang tak dapat untuk menjawab UPS 1. Okey, ada apa soalan? Kalau tak ada, kita habiskan kita punya kuliah hari ini. Saya harap anda faham penerangan kuliah saya hari ini. Okey, dengan itu saya ucapkan ribuan terima kasih dan kita jumpa lagi pada hari Selasa pagi pukul 8 insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.